Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taqulun. Yang bermaksud, jika kamu semua melihat orang yang sedang sakit atau orang yang akan meninggal dunia, maka berkata-katalah yang baik, kerana malaikat akan mengaminkan semua perkataan kamu semua. Hadis riwayat Muslim. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Al-Fadhil Tuan Imam dan seluruh barisan pegawai surau, yang saya hormati ahli jatuh kasus surau yang hadir pada malam ini, yang saya muliakan, lagi saya hormati para tuan guru, para alim ulama, para ustaz, ustazah, sahabat-sahabat saya, rakan-rakan imarah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat syurga yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di kuliah mingguan kita pada membicarakan tajuk rahsia kematian atau kitab rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam yang penuh berbarakah ini dengan menghadirkan suratul Fatihah kepada kedua ibu bapa kita dan juga rakan-rakan kita dan juga orang-orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada kita. Sya'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi pada minggu yang lalu atau kuliah yang lalu, kita telah membicarakan satu tajuk ataupun satu amalan yang telah saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Amalan bagaimana untuk kita berusaha, mudah-mudahan kita dapat bermimpi setidak-tidaknya bertemu dengan orang-orang ataupun ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Seimam tak ada yang lepas ni. Ada nak cuba? Belum lagi. Boleh cuba tuan kalau rasa kita nak cubalah, tengok macam mana. Jadi hari ini kita nak bincang satu tajuk yang biasanya berlaku di sisi kita. Biasanya berlakulah. Kadang-kadang kita terlepas pandang, tetapi kebiasaannya bagi mereka-mereka yang senantiasa mencari ataupun mengejar perkara-perkara kebaikan, dia akan berjaga-jaga dengan tajuk yang kita bincang pada malam ini. Tajuknya adalah berkata baik ketika melihat orang yang akan meninggal dunia. Tajuk dia. Halaman yang ke-59. Jadi hadis yang saya bacakan tadi daripada Ummu Salamah, Nabi kita berkata ataupun Nabi kita bersabda yang bermaksud tadilah, jika kamu semua melihat orang yang sedang sakit atau orang yang akan meninggal dunia, maka berkata-katalah yang baik, kerana malaikat akan mengaminkan semua perkataan kamu semua. Termasuklah kita di rumah Allah ini atau di mana-mana, khususnya di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang baik seperti mana kita di surau ini. Setiap percakapan, pertuturan perlulah kita berjaga-jaga. Pernah dipesan oleh guru saya dalam ketika mana membicarakan kitab Iqazul Himam, beliau pernah berpesan kepada kami anak murid semua, ketika mana kamu berada di majlis ilmu atau ketika mana kamu berada di dalam mendirikan solat, maka dia kata peliharalah hatimu, peliharalah hatimu, kawallah keinginanmu, kawallah segala panca inderamu. Sebab tu dengan setengah riwayat mengatakan, mana-mana orang ketika sembahyang, ketika dia solat,
Ni sudut konfekah sikit tuan ni. Kalau kita kata sembahyang, kita solat kan, ketika mana imam sedang membaca ke atau kita sebagai imam ke, kalau mata kita melihat ke atas, Allahu Akbar kan, mungkin imam baca surah panjang, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, sehingga mungkin setengah muka. Jadi ada sebagian orang ni dia suka matanya melihat ke atas. Oh, kipas. Contoh tuan ni. Ada orang dia suka tengok aircon. Mana aircon sejuk ni? Contoh tuan ni. Apa lagi dia tengok? Besok kuliah, esok kuliah. Iklan. Dia tengok ceret, oh macam best ceret ni dapat dari mana? Contoh tuan ni. Dia sembahyang, dia tak boleh tengok kalau zaman saya kanak-kanak kecil dulu, zaman-zaman kecil lah, belum mumayyiz, suka duduk kat surau bahagian belakang. Belum berkhitan. Antara kegemaran saya adalah ketika mana imam nak berpindah rukun. Contoh biasa yang berlaku, daripada sujud yang kedua nak naik rakaat yang baru ke atas, Allah, maka saya akan naik dulu. Saya duduk belakang, saya tengok. Saya tuan tengok. Yang biasa saya nampak selalu yang agak curi-curi ni, antaranya adalah almarhum Tuan Bilal kampung saya lah. Dia akan naik dulu sebelum imam. Imam tak naik lagi. Imam baru Allah. Dia sampai atas apa? Dia tengok jemaah kanan kiri. Saya takkan lupa tu. Jasa Tuan Bilal. Kalau tak, saya tak ada makan macam ni sekarang. Apa lagi kenangan-kenangan indahnya ketika mana tarawih. Kan? Ingat kata tarawih kan imam baca kadang panjang, kadang baca pendek ketika tahiyat itu. Jadi innaka hamidum majid, itulah ayat tu hujung kan. Sebelum salam tu dah cuit dulu lah. Zaman sekarang canggih, ada banting, ada orang pakai tasbih, ada yang warna-warna, ada yang penutup warna oranye, warna merah, macam-macam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, dikata barang siapa yang ketika mana solatnya dia melihat wajahnya ke atas. Tengok macam tu tadi cakap tu lah, tengok. Ada riwayat mengatakan, anggap tak betul lah, tapi saya ambil iktibar benda ini. Apa dia? Ketika mana di mahsyar besok, ketika mana kita nak dihadapkan, ketika mana buku amalan kita akan dipersembahkan, akan diperhitungkan, maka Allah Ta'ala kata barang siapa yang ketika mana solatnya tengok atas, akan dicungkil matanya. Saya pun baru tahu. Jadi yang boleh kawah. Siapa yang boleh? Imam. Rokok subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Macam kenal je orang baru datang. Contoh, tu kebetulan lagi kita datang. Sila je, fadhal. Dengan sembahyang macam mana kenal, kita menjeling. Makruh hukumnya. Tapi imam sunat dipanjangkan 3 menjadi 5 punya bacaan dia. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jeling. Tu boleh. Makruh lah, tengok. Ada orang dia boleh gini kejap. Tapi jangan habis. Baik. Dikatakan dekat sini tuan-tuan rahmatullah sekalian, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal dunia." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mafhumnya, ucapkanlah, "Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa orang yang meninggal dunia, serta berikanlah aku ganti balasan yang baik." Maksudnya daripada hadis ini kita ambil ibrah, ambil iktibar. Dia kata adalah apabila kita menziarahi seseorang atau kita mendatangi kematian seseorang, ketika mana kita datang ke rumahnya, maka kita mendoakan yang baik-baik. Sebab itu berhati-hati ketika mana jenazah masih ada ke atas rumah lagi. Jenazah masih ada di atas rumah, ataupun mungkin jenazah masih lagi di rumah mayat umur, belum sampai jangkaan bila mam, agak-agaknya mungkin pukul 11 pagi jenazah sampai, lebih kurang. Maka di waktu itu kita dah dengar je kematian seseorang, fulan bin fulan, hebahan WhatsApp sudah dihebahkan, kentong sudah dibunyikan, pembesar suara telah disebarkan, maka semua di kalangan kita selayaknya kunci mulut.
Kunci mulut tentang apa tuan-tuan? Berkata tentang si mati. Jaga tuan-tuan. Ingat, hari ni kita tolong orang, besok-besok insya-Allah orang akan tolong kita. Sebab tuan-tuan rahmatullah sekalian, tujuan saya datang ke sini, ke mana-mana masjid dan surau berkongsi ilmu bab kematian ini tidak lain tidak bukan selain daripada menyampaikan berkongsi ilmu yang semampu saya, tak lain tak bukan adalah untuk ibrah iktibar diri sendiri. Jadi saya minta ampun, saya minta maaf lah tuan-tuan kalau kata nak dalam-dalam saya tak berani sangat. Contoh nak bahas mustalah hadis, saya semampu saya. Saya beritahu dengan Tuan Haji, kalau kata nak tu lagi cari yang alim-alim. Saya semampu saya. Jadi dia kata selagi mana jenazah itu masih berada, belum dikebumikan lagi, maka afdal di kalangan kita memperbanyakkan menyebut perkara yang baik-baik tentang si mati. Walaupun kita tahu si fulan bin fulan atau fulana binti fulan ni ada buat sedemikian. Kita tutup aib dia. Jangan cerita lagi, jangan dihebahkan lagi. Permasalahannya adalah orang muda seperti saya yang dah tua ni. 30 tahun bukan muda Puan Najah. 30 tahun adalah tua. Saya 36, sedar diri saya. Uban dah mula banyak ni. Masya Allah. Tengok macam Haji teringin putih tu. Kalau boleh dye putih, saya dye putih. Masalah tak boleh dye. Jadi ketika mana jenazah masih ada di atas rumah, belum dikebumikan lagi, kita jaga percakapan kita, pertuturan kita. Sebab itu anak-anak dan waris-waris, ketika mana mungkin jenazah dah nak sampai, ada setengah waris ketika mana meninggal, ketika mana saya berkuliah subuh di sebuah masjid. Saya tak tahu ada kematian di kampung itu, hari Jumaat, yang meninggalnya muslimat. Ketika mana kuliah subuh itu dalam pukul 7, suku dan habis, datang satu soalan. Saya tahu mungkin AJK Masjid nak attack ke rumah, tak tahulah. Jadi ditanya soalan, Ustaz, adakah benar orang yang meninggal pada hari Khamis malam Jumaat dan meninggalnya mungkin pada hari Jumaat, adakah afdal dia dikebumikan sebelum solat Jumaat? Jawapannya adalah ya. Seelok-eloknya sebelum khatib naik mimbar. Seafdal-afdalnya. Tapi kalau kata tengok Tuan Imam pun dia akan tanya tunggali kubur dah siap ke, van ada ke, itu bahagian masing-masing. Sebab itu bila ditanyakan soalan begitu, kita pun faham. Maksudnya beruntunglah Puan Hajah ini meninggalnya pada Jumaat pagi, lebih kurang 3 pagi. Adalah amalan-amalan tentu, insya-Allah saya akan berikan nanti apakah amalan-amalan. Mudah-mudahan dengan amalan itu kita diwafatkan pada hari Jumaat. Ada orang dia setiap kali sembahyang dia doa, ya Allah matikanlah aku pada hari Jumaat, matikanlah aku pada hari Jumaat dan sebagainya. Baik. Jadi apa kata lagi Ummu Salamah? Dia kata bahawa Rasulullah SAW melihat Abu Salamah yang telah meninggal dunia dengan mata yang masih terbuka. Hari ini insya-Allah kita bincang 2 tajuk kalau sempat. Dia kata Rasulullah melihat Abu Salamah yang telah meninggal dunia dengan matanya yang masih terbuka. Maknanya kalau orang meninggal tuan-tuan tengok selepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang dah mula sedih. Aduh, jarang yang sorak. Ada satu kes minggu lepas di Melaka. Saya dengan ustaz saya pergi jemput ustaz, betul datang ke Melaka tak? Tepat sekian. Saya pergi. Apa yang berlaku tuan? Setelah mana si ibu ini, doktor kata tak ada harapan ni mak awak ni. Dia pun bawa balik. Bila bawa balik, anak-anak dah mula dah. Apabila si ibu ni elok sihat macam ni, tiba-tiba macam pernah saya cerita, dia tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, habis. Hanya boleh menggerakkan matanya, boleh mendengar tapi tak boleh nak cakap. Ketika saya sampai itu tuan-tuan rahmatullah sekalian, kita ni memang bersedia dengan sebarang kemungkinan. Kalau berlaku apa-apa, banyak macam-macam kemungkinan yang kita akan jumpa. Tapi ketika mana terbaring itu di rumahnya, ada 3-4 orang anaknya. Apa yang dia kata? Ibu, mati je lah cepat-cepat. Oh, ajak tu saya takkan lupa sampai bila-bila. Biasa yang saya jumpa, dia akan seruk-seruk.
sudah kat luar. Ustaz, agak-agak lama lagi tak mak saya ni berhidup. Yang itu yang kes lain. Yang ini kat Melaka ni, saya berkata semua tempat kan ada begitu tuan-tuan. Tapi nak cerita ada tempat kat situ, dia kata gitu, mak bila nak mati ni? Oh, itu mula-mula saya dengar dalam kuliah-kuliah ceramah masa kecil-kecil, betul ke benda ni berlaku? Setelah kita menjadi konon-kononnya orang agama ni tuan-tuan, orang minta tolong, nasihat dan sebagainya, kita pergi, berlaku sungguh. Tapi saya ambil itu sebagai iktibar. Mudah-mudahan keluarga saya dan keluarga kita semua tidak diuji seperti itu. Kadang-kadang jenazah masih ada kat atas lagi, letak lama-lama, logiknya dah patut ke bumi lah. Jenazah dah siap dah, liang kubur pun dah siap gali dekat bakri tu. Nak tunggu apa lagi tuan-tuan? Nak tunggu lagi tu. Anak-anak kat luar, kanopi kat luar, cerita pasal kebun. Berapa tadi dapat? Kau dah ambil duitnya? Tapi dia panggil pelajar tahfiz tu yang bagus lah. Tapi pada saya kata jangan tunggu lama-lama. Ketua kampung kata dah boleh ke bumi dah ni patutnya. Tapi oleh kerana orang-orang ternama, tunggu. Tapi saya dah nasihatkan kalau boleh kebumikan segera. Jadi ketika mana kita melihat orang meninggal tuan, kalau dia meninggal matanya terbuka sikit, itu lumrah. Tapi kalau nak tengok dia meninggal pejam mata rapat, itu belum tentu. Kalau tuan-tuan tengok dia meninggal mata rapat, anak mata bergerak, itu kes lain. Ni kita balik sekejap lagi tidur ni. Balik malam sekejap lagi ni tidur dengan suami. Yang masa ada suami tengok dalam satu pagi, dua pagi nak bangun tahajud ke nak pergi bilik air, tengok anak mata suami ni. Bangun tengok, oh betul suami aku ni. Betul lah. Mana tahu tadi sebelum tidur dia tak cukup misai. Tengok-tengok bangun tu, misainya mana bang? Contoh. Tengok-tengok gelap-gelap lampu sama-sama. Jadi tengok anak mata dia. Dia pejam, dia tidur. Nyam. Kalau dia gerak tak anak mata ni? Kalau dia gerak anak mata sekejap, dia berhenti. Kau tengok lagi. Gerak lagi. Relax dulu. Jangan teruskan tengok tu. Cerah masa depan kejap lagi. Jadi pergi bilik air, apa benda nak buat, datang balik dalam lebih kurang 5 minit, 6 minit, datang balik, tengok balik anak mata dia. Kalau bergerak lagi, wah kena cepat-cepat. Ruqyahkan suaminya. Itu tanda-tanda awal ada di dalamnya. Nak tanda lagi, try picit ibu jari kaki dia. Tapi kena sepak saya tak jamin. Kadang-kadang dia ada orang tak boleh allergic. Jadi kalau macam itu lain kes. Tetapi kalau dia meninggal, dia buka mata sikit, itu lumrah. Sebab itu kita pernah membicarakan tentang perkara yang keempat selepas kematian seseorang adalah kita tutupkan anak mata dia. Ada setengah tempat dia letakkan apa tu, serban ni yang jernih kain tu. Ada sahabat saya bertugas di ICU. Antara cabaran mereka, mungkin tuan-tuan pun ada, adalah ketika mana memasukkan ubat-ubatan. Ada satu kejadian, kawan-kawan ni semua dah kena, tinggal dia seorang je. Tapi kawan-kawan cerita apa? Ketika masukkan itu, tengah tutup mata gini kan, dia ada mesin gerak, apa tak nama saya pun tak kerti lah tu. Jadi ketika mana bergerak kan tu, mata terbuka, jam juga tu. Wallahualam benda lah tu. Tapi kesan daripada tu, sahabat tadi ni perempuan, sahabiah ni, selepas dia buat macam itu, dia tengok macam itu, semata sebelah kanan anak mata juling. Pergi MRI apa semua tak ada apa. Wallahu a'lam. Tapi sekarang dah okey pula. Macam mana buat mata tak tahu. Ni kisah benar ni tuan. Baik. Apabila roh telah keluar dari jasad, maka mata akan terus memperhatikannya. Pengalaman saya, daripada 10 jenazah yang saya ziarah, di saat-saat nazaknya ada 1 atau 2 yang anak matanya ke kiri atau ke kanan. Kebanyakannya tegak lah. Tapi pengalaman saya biasanya saya akan jumpa 1 atau 2 kes dia akan ke kanan atau ke kiri. Matanya pun dah layu redup aja. Kadang-kadang kita cakap pula dia tak dengar dah. Dia keluar air mata. Sebab itu apabila dalam keadaan nazak seperti itu, maka kita ini
sampai je roh dapat sini halqum ni, maka kita ni akan sudah dibukakan hijab menjadi dua. Satu, dia dah nampak apa yang berlaku akan datang selepas dia mati kejap lagi ni. Apa tuan-tuan? Disebutkan bagi kita terbaring tu dalam tajuk bab Siratul Maut ni. Kita terbaring tu, kita akan melihat anak kita datang, cucu kita lalu. Kalau anak kita nauzubillah min zalik, patutnya temankan maknya atau bapaknya yang sakit tadi, diurut-urut, dipicit-picit, dibacakan doa. Ada setengah riwayat mengatakan kalau buka zikir terlalu kuat, buka Al-Quran terlalu kuat, pun ada setengah kata makruh. Jadi sederhana, damai saja. Jadi kita ke mana, anak itu tadi mungkin minta maaf sebut tuan, mungkin dia berasap. Si maknya tengok je anak aku ni. Waktu dah 70 dekat sana, 30 masa dekat bilik tu. Dia akan tengok suasana dekat bilik tu. Dia akan tengok siapa yang datang. 2-3 hari lepas dah tu kejadian. Betul-betul kat pekan tempat saya. Ketika ziarah seorang perempuan ini, makcik ni umur dalam ikut IC 80 tahun. Kalau ikut anaknya kata 108 tahun umur dia. Dia kata, ustaz cuba tengok mak saya ni makan dah tak nak, minum air pun dah tak nak, masukkan air makan keluar balik. Cuba tengok ustaz, mata ada apa-apa ke? Saya pergi ziarah. Ketika pergi ziarah itu, memanglah jatuh dah ni jatuh. Tapi dia masih lagi boleh gerak kepala lah. Jadi saya pun kata kepada warisnya, ikut pengalaman gini. Jadi saya minta izin nak tengok ibu jari kaki je. Tapi apa yang berlaku tuan, si waris ni mungkin nak buat lawak ke, saya tak pasti. Dia tarik selimut tu, dia tarik semua. Saya dapat dengan jelas maknya tadi ni sekadar meninggal orangnya. Maknya tadi nampak muka dia tu, muka rasa malu tu adalah. Malulah walaupun dia dah tak berdaya nak angkat tangan, tak boleh kaki, tak boleh, anak boleh tarik. Ya Rabb, saya pesanlah kepada anak-anaknya, sekiranya dia orang datang sekali lagi, tutuplah auratnya. Jangan didedahkan. Dia pun ada perasaan. Jadi apabila roh telah keluar dari jasad, mata akan terus memperhatikannya. Lalu keluarga Abu Salamah semuanya menjerit kerana meninggal dunianya Abu Salamah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang meninggal dalam kemalangan, kadang-kadang selepas hentaman itu mungkin dia ada nazak sekejap. Dia akan tengok, kadang dia diam, kita panggil nama dia tak menyaut. Kadang dia nak air. Pengalaman saya yang minta air ni 2-3 kes. Air. Dia nak air. Tapi orang tak bagi air. Memang tak boleh bagi air kan? Betul kan? Tak boleh kan? Tapi memang berlaku begitu. Jadi ketika mana dia melihat mata tegak. Dia tengok mata tegak tu, dia akan dah nampak tu sakarat bagi diri dia. Lalu begitu, ketika mana dia melihat mata ni keluar, dia tengok roh ni keluar. Sebab tu disebutkan kematian yang mengejutkan itu adalah salah satu ujian bagi orang-orang mukmin. Dan kematian yang mengejutkan bagi orang kafir itu adalah satu fitnah bagi orang kafir itu. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, jadi ketika mana Abu Salamah ni meninggal dunia ni, maka menjeritlah ataupun merintihlah ahli keluarganya. Lalu kata Rasulullah kepada ahli keluarga Abu Salamah ni, hendaklah kamu memohon yang baik-baik sahaja, kerana malaikat akan mengaminkan kata-katamu. Jadi kalau kita jenazah kita di atas rumah, atau jenazah kita masih dekat rumah mayatmu, atau kat wad lagi, maka apa yang kita sebutkan, apa yang orang sebutkan, apa yang kita sharekan, kita kongsikan, kita hebahkan dalam WhatsApp kita, Facebook kita, orang akan scroll. Sekarang apa isu kat anak Jawa Timur, sekian, orang share. Bila ada tag pula namanya. Contoh kata, duka cita dimaklumkan, Muhammad Syahril bin Suryat telah meninggal dunia. Orang pun tag, takziah. Nama kita dah highlight tu, orang klik nama tu. Dia klik nama kita, keluar kita punya wall kita. Orang pun scroll, oh ini orangnya, oh macam ini. Jadi kalau kata ada dalam wall Facebook tu, cukuplah Facebook, ada yang mendedahkan aurat,
perkara-perkara maksiat yang kita kongsikan yang tak selayaknya, maka kita dekat rumah mayat tu sudah mendatangkan kepada kita benda-benda yang kita tak nak tengok dan tak nak tahu. Sehingga diriwayatkan mengatakan, kalaulah si fulan bin fulan yang telah meninggal dunia itu, kalau boleh dia minta dengan Allah supaya dibangkitkan seketika untuk dia buat baik. Kalau kita bahasa kita mudah faham, kalau kata boleh matikan akaun Facebook tu, matikan, unaktifkan. Sebab apa? Benda itu menyeksanya ketika mana dia masih lagi berada di rumah mayat itu. Baik, jadi lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah serta orang yang ditinggalkannya dan tinggikanlah darjatnya. Ya Allah, lapangkan serta berikan cahaya di dalam kuburnya. Sebelum kita nak bagi satu amalan 3 surah. Kita nak bincang sebelum ini 3 surah ini pesan kepada anak-anak kita dan waris kita. Kan nak bincang sebelum ini, iaitu suratul Fatihah, suratul Kafirun, suratul Ikhlas. 3 surah ini pesan kepada anak kita, paling-paling tak rajin seminggu sekali baca. Bagusnya baca selepas sembahyang. Supaya apa? Kita dapat 3 ganjaran tu nanti, iaitu dilapangkan kubur kita, diberikan cahaya kubur kita, dan yang ketiga diberikan kebahagiaan di dalam kubur kita. Baik. Para ulama mengatakan bahawa apabila kamu melawat orang sakit atau menziarahi orang yang meninggal dunia, maka ucapkan kata-kata yang baik. Ni kita diuji dalam sehari 2 ni. Kan viral kubur berdarah ni kan. Semalam kuliah pun tanya, Ustaz, betul ke tu? Saya cakap wallahu a'lam. Betul tak betul bukan kerja saya. Kita ambil ibrah, ambil iktibar. Kalau kata betul sekalipun, kita doa, ya Allah, janganlah aku diuji seperti itu. Siap sebut nama kampung, siap sebut nama masjid, gambar video live itu kan, orang mesti siasat cari punya. Oh, itu mesti pada saya aib tu. Kalau tak betul, kalau kita cakap salah cakap, dosa. Jadi berlaku tak mustahil bagi Allah nak buat macam itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika mana kita telah mati itu, kita tak tahu, tak boleh nak buat macam mana, tak boleh nak ubah apa yang berlaku zahir itu. Aib tak dalam kubur tu? Tahu tak si mati dalam kubur tu? Dia tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penanda arasnya tuan-tuan dah nampak dah ni. Yang ada kat malam ni, malam-malam sebelum ini, malam-malam yang akan datang, tuan-tuan datang solat berjemaah, tuan-tuan yang datang majlis ilmu. Itu penanda arasnya. Pernah diriwayatkan kata, bukan diriwayatkan lah, tuan guru saya pesan. Apa dia kata? Kalau tidak pernah walaupun sedetik dalam hati kita rasa rindu dengan Allah sangat-sangat ni, rasa nak jumpa Allah sangat-sangat, tak ada rasa sekali pun dalam hidup kita, tuan-tuan, jaga-jaga tu. Kadang-kadang kita rasa apa? Rasa macam rasa nak macam nak peluk tapi tak boleh. Rindu dengan Allah tu ada. Itu pun lah cukup, tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita boleh berlazat-lazat dengan Allah. Senang aja tanda lazat ni. Tengok dia, zikir dia. Zikirnya, solatnya macam mana? Ada perbezaan tak di waktu mudanya sampai ke usia tuanya? Ada beza tak? Kalau sama je, kena koreksi balik. Biasa yang saya jumpa dalam solat ni, biasa solat ni tuan, apa dia? Tamakninah tu tak jaga. Ramai tak jaga tuan. So kena berjaga-jagalah dalam bab fiqh ni. Baik. Jadi dia kata, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Pengalaman saya ada satu jenazah, ketika mandi memang ada deriki lama dah. Oleh kerana masa mandi tu, pada tempat saya lah, tempat kampung saya sendiri saya cerita ni tuan. Mungkin live ni ada orang kampung saya tengok. Tapi benda tu berlaku sungguh. Semalam saya kongsikan juga di kampung saya, seorang kampung saya sendiri. Cuma saya tak sebut nama. Tapi berlaku sungguh. Oleh kerana tempat mandi tu orang awam jarang naik. Dia biasa duduk kat motor-motor tunggu. Dah siap? Dah siap ke mam? Lambat ni mam ni. Biasa kena gitu.
Jadi kelang kabut lah, kata imam muda ni pun kelang kabut. Orang tu yang buat cincai-cincai tu, tu jaga-jaga tu. Ketika mana nak mandi tu memang dia tak boleh naik. Rasa kalau dia boleh naik, si fulan ini, dia pasti akan naik. Setelah selesai mandi, kapan kain telah dibentangkan, angkat jenazah, nak dikapankan, situ bermula. Situ bermula. Saya pun tak sedar dia datang sebelah saya, sebelah kiri. Sini imam satu, saya imam dua, Bilal. Mana 3 orang ni? Ini jenazah tengah-tengah. Masa kita baru nak pasangkan kain semua, nak kemas-kemaskan dan sebagainya. Dia pun datang. Apa kata dia? Depan-depan jenazah tu, ada muka. Mati juga engkau akhirnya. Ayat tu memang padu kan. Kenal pula tu saya orangnya ni. Aduh, ni kan cerita ni bayang muka dia ni. Mati engkau ya. Mati engkau. Saya pun okey saya cakap lah. Lepas tu dia hilang. Kalau kata makhluk dua alam tu, orang kampung kita kenal pula tu. Kalau jangan-jangan nampak ni, okey juga kan. Contoh saya keluar subuh baru dia dapat raja. Saya harap itu orang dia tanya saya soalan ni. Saya down juga lah masa, tapi saya terima. Tapi saya baikilah insya-Allah. Tapi kadang-kadang Allah Taala nak tegur tu, dia kirim orang-orang haji ke yang saya tak kenal. Ini depan saya mungkin alim-alim ulama, guru-guru mana saya tahu. Jadi ketika mana dia cakap macam itu, saya diam lagi, saya sabar lagi. Kalau orang lain tak tahulah. Dia cakap macam mati engkau rupanya Lepas tu dia belah. Masa budak-budak kata belah lah. Tapi saya nampak. Okey. Tak berhati lagi. Sembayangkan pun tak join. Angkat apatah lagi. Sampai dekat liang kubur. Turun jenazah. Saya dekat atas. Menantu di bagian perut. Saya bagian kepala. Saya dekat atas lah. Menantu nak masuk. Sebelum menantu nak masuk, dengan anak dia seorang. Jenazah nak turun masuk. Jadi datang lagi. Kalau saya tahu dia cakap macam itu, saya tak akan bagi datang. Apa dia kata? Baru kau tahu siapa aku. Saya cari orang tu tuan-tuan lepas tu. Ini memang kata mujur saya ni bukan kaki selfie lah. Kalau saya buat ini rakam, saya boleh rakam bagi tunjuk tuan-tuan kat slide kat ini. Tapi dia kata apa? Itulah, mati kau juga. Baru kau tahu siapa aku. Puncanya apa tuan-tuan? Saya ziarah abang tadi ni. Dia kata puncanya adalah pasal apa dia? Kebun. Orang dapat job kebun. Apa nama? Pajak pajak. Orang dulu dah habis tu live ni. Tak apa tak apa. Jadi boleh tak boleh? Tak boleh jawapannya macam itu. Kalau kata jenazah masih ada, kita tak boleh menyebutkan perkara-perkara depan tu. Berlaku di tempat saya duduk sekarang, kampung sebelah. Sama juga. Tengah pikul turun daripada rumah, nak turun masuk dalam van, nak bawa ke kubur. Anak salahkan A, anak A salahkan B, B salahkan C. Ini kau punya punca. Sebab apa tuan? Masa meninggal tu, anak tu kebetulan nak jadikan cerita, dia tak ada dekat situ. Puncanya apa? Pergi ambil daun pucuk ubi je pun. Anak-anak yang tak pernah jaga bapak datang, tengok-tengok bapak dah meninggal. Anak-anak yang tak pernah jaga bapak kata apa dia? Kan aku dah bagi kau duit bulan-bulan. Bapak meninggal kau tak ada. Kau ni puang-puang gaduh kat situ. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tanah tu berbilion-bilion, logik juga berbaloi. Sebab tuan-tuan rahmatullah sekalian, jaga-jaga dengan ucapan-ucapan. Kalau tempat saya, antaranya ada kampung saya adalah yang jenis operate ni. Operate. Semalam dia buat kenduri untuk dia. Tapi dia tak datang. Dia atau wakil dia. Dia operate ni. Saya paling takut besok kalau kata dia meninggal dunia, lagi macam-macam nanti. Tapi kita dah jumpa secara elok, kembalilah ke pangkal jalan. Tapi operate habis. Lelaki jadi perempuan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Jadi dia kata apa dia? Maka ucapkanlah kata-kata yang baik.
kerana malaikat akan mengaminkan semua kata-katamu ketika itu. Sebab tu kenapa imam setelah solat, tuan-tuan, apa yang patut kita katakan kepada mayat ini? Beriman. Apa yang patut kita katakan kepada mayat ini? Baik. Walaupun ada khilaf banyak ulama kata tak perlu. Ada yang kata ubah je ayat tu. Apa yang patut kita doakan kepada mayat ini? Beriman. Kata ni, jadi ada setengah-setengah para ustaz, para imam dia tak buat. Selepas saja semayang, dia terus jalan. Terpulanglah kepada seseorang itu. Jadi kalau kata ada riwayat mengatakan 3 orang je cakap. 3 orang cakap. Allah, tak ada dah dia ni. Siapalah nak azan kat surau kita? Allah, cukup 3 orang. Insya-Allah selamat. Ada pula kata, barang siapa yang ketika meninggalnya akhir usianya, dia memperbanyakkan lisan mulutnya membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dia baca, dia tahu tu je mungkin. Kalau kata dia meninggal dalam keadaan sedemikian, selain daripada kalimah la ilaha illallah, insya-Allah kalau dibaca macam itu, dia akan terselamat daripada api neraka. Hadis riwayat. Jadi terpulanglah kepada kita, nak baca apa, doa ke, zikir ke, amalan dan sebagainya. Oleh sebab itu kata para alim ulama mengatakan, ulama amat suka sekali menjenguk orang yang soleh meninggal dunia kerana mereka dapat mengambil pelajaran daripada kematian orang yang soleh itu. Okey, kita habis ni sambung sikit je. Saya dah sentuh bab ni, saya tak pasti. Saya rasa macam belum. Apa yang patut kita baca ketika mana nak tutup mata mayat? Saya dah cerita je. Tak ingat Apa kita nak baca? Puan Najah, siapa yang muslimat dia mandikan mayat dia tak? Nak tutup mata baca apa? Ini juga ulama lah. Sahabat saya pesan, kalau kata suami susah sangat nak tidur malam, sekarang suami jarang susah tidur malam. Isteri ramai yang susah tidur malam. Anak kita, cucu kita main handphone tu, susah betul kau nak tidur ya. Ini dia doanya. Tapi ni biasa untuk mayat je. Jadi kita pun bakal mayat. Dalam kuliah ngantuk. Pak Bilal, sini kau, sini. Letak tangan kat sini. Okey, doanya apa dia? Ni hadis tuan daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Sulaiman At-Taimi, daripada Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dia berkata, apabila kamu akan menutup mata si mati, ucapkanlah gini, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Saya ulang sekali lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Lepas tu nak buat apa? Subhanallah. Ini yang Tok Adi tak sebut dalam kisah tanah kubur tu. Dia tutup gitu je, apa dia baca aku pun tak tahu. Kalau dia boleh sebut soreh bacaannya, inilah bacaannya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Hadisnya, dalilnya daripada Shaddad bin Aus. Iza hadartum mautakum fa'aghmidul basar fa innal basara yabta'ur ruh wa qulu khaira fa innal malaikata tu'amminu ala ma qala ahlul mayyit. Itu dalil dia. Ada juga membaca surah Asy-Syura ayat ke-5. Itu tuan-tuan boleh cari dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat ke-5 pun boleh juga baca yang ni, surah Asy-Syura ayat ke-5. Takadus samawati yatafattarna min fawqihin. Paling mudah, paling ringan, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ada juga mengatakan kalau ada orang yang tiba-tiba dia nampak pelik-pelik, ada orang dia nak kejar makrifat yang tertinggi, dia nak jalan atas air, dia nak pejam mata dah sampai Madinah, tak payah naik kereta, naik motor, sama tahu sampai kat Tikor, siap dah Tikor. Ini juga boleh buat. Ini juga yang dikatakan diamalkan oleh Kiai Haji Mustahil. Pijak atas telur,
Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Cubalah malam ni, subuh ke besok buat. Tengok sampai mana pergi. Jangan sampai kat warung sudah. Okey, insya-Allah tuan-tuan, itulah doa untuk kita bacakan. Yang kita baca Bismillahi wa ala millati untuk jenazah orang mati ataupun kita untuk kita sendiri. Untuk si mati. Kita ziarah meninggal tu, biasa kan orang akan boleh tengok mukanya. Jadi sebelum tengok muka, tengok dulu kaki. Ini dalam hadis tak ada, tapi petua, tengok kaki dulu. Tengok kaki, baru tengok muka. Kalau tengok muka dulu, dia akan kebiasaannya dipanggil badi mayat. Sebab itu kenapa antara ikhtiar terakhir badi mayat, ambil perut tapak tangan, letakkan di lantai. Dia ada baca doa, antaranya surah Yasin ayat 1 hingga 9. Yasin la yubsirun syahatil wujuh. Ini kalau yang dia nampak pelik-pelik, boleh ikhtiarkan. Tuan-tuan, dalam seminggu ni saya banyak kes anak muda ditimpa penyakit ini. Penyakit apa? Penyakit was-was. Siapa was-was tuan-tuan? Kita kuliah dekat surah Majid, dia kuliah atas katil. Tengok apa? Tengok YouTube. Dia faham ikut dia. Selepas tu dia semayang, datang bisikan, di manakah Allah? Allah di dalam bajumu. Ambil. Mak bapak tak tahu. Ingat anaknya biasa-biasa kuliah bagus kan. Bila nampak tanda itu, datang penyakit was-was tu. Was-was dalam akidah. Okey tuan-tuan, maksudnya tutup dekat letak di mata mayat, bacalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tutup mata dia. Okey? Ya. Jangan tengok mayat tu, kita kena buka kaki dia dulu. Kalau tak boleh, tengok je syarat kaki dia. Tapi kalau kita tengok kaki dia tiba-tiba dia gerak, ting 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 ting. Kalau dia buat geng, dal. Kenapa? Apa aku nampak? Tapi ada orang kata jangan tegur. Betul, jangan tegur kat situ. Nanti kat bawah nanti. Kau nampak apa aku nampak? Aku nampak apa yang kau nampak, bang? Kalau tuan yang tu nampak, yang itu pun nampak, itu mungkin betul lah. Tapi kalau imam suruh nampak, jangan usah lagi. Kau jangan macam-macam, bang. Tak lama kau ni kata dia. Habislah. Itu maksudnya kita lah ada masalah, gangguan di situ. Jadi tengok pada kaki, lepas tu tengok. Buka ataupun tengok saja. Tengok, kalau kata boleh buka, buka. Tapi biasanya saya tengok aja. Saya tengok je kaki dia. Baru tengok muka kepala. Tengok mata dia, memang dia akan terbuka. Jadi ada orang dia akan letaklah duit 50 sen, benda yang berat, supaya matanya akan tertutup. Tetapi pada hemat saya tak perlu tutup pun tidak. Mengapa? Sebab apa? Nanti masa mandi pun dia akan tu juga. Kadang-kadang waris yang terlalu sayang, dia kata apa dia? Ustaz, ambillah mata ayah saya masuk air. Susah juga ya. Pakai spek je lah. Tapi memang kena masuk air. Ada yang pernah saya jumpa setengah kampung, dia siram ketapai kat telinga ni. Dia sagi dia tak nampak, semuanya. Apa sebab masuk? Dah siram je, gosok, lebih kurang sudah. Okey tuan-tuan, insya-Allah itu saja pada hari ini. Ya. Allah. Macam mana tu? Tutup mulut. Saya tahu video viral dalam sehari dua ni. Sembahyang fardu betul? Ke sembahyang mayat? Sembahyang biasa, sembahyang fardu. Okey, saya dengar ada satu hadis lah, video bukan adengan. Ada seorang ulama kot Indonesia, ulama kot saya rasa, ustaz, menyatakan sembahyang menggunakan mask tutup, ada kata tak sah. Betul je video tu. Jadi telah dijawab. Kata dia jawab, rakan-rakan saya di Jabatan Mufti, bahawa masa ni Jabatan Mufti Negeri Johor tak keluarkan lagi. Tapi rakan-rakan kami dalam Jabatan Mufti ada menyatakan ataupun mendatangkan hujah hadis-hadis ni. Saya tak ingat hadisnya, tetapi yang dikatakan kisah tutup tu ketika sekarang ini bukan setakat digalakkan, bahkan mendapat pahala. Untuk konteks sekarang COVID. Tetapi kalau tak ada COVID, ada yang kata memang tak boleh.
Tetapi tuan-tuan, selagi mana belum keluar daripada orang yang berautoriti, khusus jabatan mufti, ataupun mungkin kita dekat khadi daerah lah, kalau tak ada apa-apa, maka jalan dulu macam biasa. Sebab memang kita pertama kena taat akut kepada pemerintah untuk mengelakkan sebaran dan juga makin membarah. So tutup. Tapi kalau tuan-tuan kata nak buka, fadhal. Tapi apakah hukumnya? Buat masa ini Jabatan Mufti tak ada keluarkan apa-apa fatwa. Dari sudut hukum fiqahnya, betul lah dia cakap tu. Kalau tak ada sebab, kalau ada sebab untuk mengelakkan daripada merebak, tutup, maka kita afdalnya tutup. Baik. Okay, tuan, insya-Allah. Ya. Dia pun aja, sila. Okey, baik. Kalau jenazah tu dia bawa ke 9 lepas tu mati dengan dia tsunami, itu bertanda baik. Oh, dia mata buka, lepas tu Mata tu buka lah, lepas tu dia tengah, lepas tu bertanda baik ke bertanda yang kurang baik, dan apa doa yang kita baca. oh, petanda-petanda yang baik kan. Contoh kata, pernah kita bincang sebelum ini, tanda-tanda husnul khatimah adalah keluarnya peluh-peluh. Cuma ada ulama bahas yang titik peluh-peluh itu bukan daripada hadis, ada setengah riwayat. Ada setengah kata itu adalah kita panggil simptom. Tapi kalau kata dia meninggal tadi, mata terbuka, mulut terbuka, untuk kita mengatakan baik atau tidak baik, kita tak boleh kata cakap apa. Mungkin kita tak tahu dia waktu endingnya tadi tu dia buat benda baik yang kita pun tak tahu dia buat. Jadi apa doa nak buat? Paling tidak bagi orang awam, membaca surah Al-Ikhlas ataupun Al-Fatihah biasanya. Waktu imam akan baca Al-Fatihah. Jadi kalau kita rasa Al-Fatihah mungkin dah selalu baca, bacalah Al-Ikhlas. Nak mantap lagi, bacalah suratul Ra'du. Lebih panjang, memadai kita baca surah Al-Ikhlas. Masa kita tutup, ikat, baca dia. Ataupun ada setengah riwayat pula kata, tuan guru saya kata, adalah istighfar sebanyak-banyaknya, dihadiahkan pahalanya kepada si fulan bin fulan. Astagfirullah, hadiahkan kepada si fulan. Disebutkan dalam 3 malam memang kesibukan yang bersangatan sehingga hari yang ke-40. Kita ni besok akan menunggu-nunggu doa dan hadiah daripada orang-orang yang masih hidup. Jadi tahniah, imam kita baca istighfar. Istighfar itu membantu orang yang di dalam kubur. Okey, insya-Allah. Okey tuan, saya minta maaf, minta ampun sebarang kesilapan dan kekurangan sepanjang saya menyampaikan pada hari ini agak tak berapa nak menarik sangat. Saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat diambilkan manfaat dan juga iktibar daripada kita, dan mudah-mudahan besok bila kita meninggal dunia, kita orang sebut yang baik-baik saja tentang kita, insya-Allah. Itu mari kita dengan bacaan doa tasbih kafarah dan surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.